Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua murid. Untuk subjek pendidikan kesihatan tahun 4, untuk kali ini kita akan belajar unit 11, sayangi diri. Tajuk dia ialah ambil tahu elak keliru. Kita masuk kepada standard pembelajaran. Untuk standard pembelajaran kita pada hari ini, murid boleh 2.1.1 mengetahui maksud alkohol, 2.1.2 menganalisis kesan pengambilan alkohol, 2.1.3 mengaplikasikan cara mengelakkan diri daripada pengambilan alkohol dalam makanan dan minuman. Baiklah, kita teruskan dengan cikgu terangkanlah apa itu alkohol. Alkohol ialah cecair yang mudah terbakar dan memberikan kesan memabukkan kepada seseorang jika minum secara berlebihan. Minum secara berlebihan maksudnya kadang-kadang ada orang yang minum 1 tin sahaja. Contoh yang macam ni, yang tin begini ni, dia banyak jenis juga ni. Dia minum 1 tin, dia tidak mabuk. Dia masih lagi orang cakap berfikiran waras, dapat buat macam-macam lagi. Tapi kalau dia minum sampai 4 tin, dia jadi mabuk. Contoh mabuk ni, dia sudah tidak sedar lah apa yang dia buat. Kadang-kadang ada yang tertidur-tidur di kaki 5 ke macam tu kalau terlalu mabuk. Sini kita teruskan. Minuman beralkohol mengandungi etanol. Etanol tergolong dalam kumpulan dadah yang boleh mengganggu fungsi saraf. Artinya di sini kalau kita terlalu minum tu alkohol, dia juga akan memberikan kesan kepada tubuh badan kita. Etanol juga memberikan kesan ketagihan. Artinya ini kesan ketagihan ini bermaksud kadang-kadang ada orang bila sudah minum alkohol, dia tidak boleh berhenti. Maksud dia jika dia tidak minum dalam sehari ataupun seminggu, dia perlu minum 1 kali ni alkohol, dia rasa badan dia macam yang tidak selesa begitu. Artinya dia perlu juga minum. Artinya kalau dia kerap minum, selalu minum, sekali dia tidak minum, dia rasa tidak tenteram, itu bermaksud dia inilah nih, ketagihan tu berlaku kepada individu tersebut. Penyalahgunaan alkohol akan memberikan kesan buruk kepada tubuh badan seperti koordinasi, pemikiran dan pertuturan terganggu, penglihatan menjadi kabur, masalah pernafasan dan kemurungan. Itu antara kesan buruk. Kadang-kadang itulah kalau kita tengok orang yang minum ni, pertuturan dia pun terganggu, dia pun tidak sedar apa yang dia cakap. Itu antara kesan dia. Baiklah, kita masuk kepada antara kesan pengambilan alkohol secara berlebihan. Di sini kita boleh bahagi kepada 3 bahagian, 3 aspek, yaitu kesan fizikal, kesihatan emosi, dan kesihatan fizikal. Dari segi kesan fizikal, di bawah dia ada lagi pecahan dia, yaitu antaranya ialah kesan fizikal, sakit kepala, muntah, cirit-birit, badan menggeletar. Kita masuk kepada kesihatan emosi, keresahan dan kemurungan, tidak stabil, cepat marah dan agresif. Maksud dia sini tidak stabil ni, kadang-kadang dia menjadi macam, kalau itulah kesan secara berlebihan ni tidak stabil, macam yang cikgu beritahu tadi. Ada orang bila sudah ketagih,
dia rasa dia jiwa kacau. Dia tidak boleh, kalau dia tidak minum dia rasa dia tidak tenteram, ketagilah, itulah kesan dia. Tengok tu juga dia ada keresahan dan kemurungan. Kadang-kadang ada yang orang yang minum ni dia cepat marah, agresif. Kalau dia tidak dapat minum dia terus merasa marah. Itu antara kesannya. Seterusnya kesan mental, kecelaruan tingkah laku. Ini kerap berlaku lah kalau sudah mabuk, dia tidak sadar apa yang dia buat. Kadang-kadang bergaduh. Ada case kalau kawan baik pun tengah minum, tiba-tiba bergaduh. Kadang-kadang ada yang sampai terbunuh kawan lah. Itulah disebabkan mabuk. Keyakinan diri menurun. Seterusnya hilang ingatan sementara dan kekal, dan hilang pertimbangan dan keliru membuat keputusan. Inilah nih yang cikgu cakap. Kadang-kadang masa sudah minum dia memandu lagi kan, lepas tu dia pun tidak sedar dia mau pergi mana semua tu. Kadang-kadang inilah yang menyebabkan kemalangan nih. Ini nih. Baiklah, kita masuk cara elak pengambilan alkohol. Ada dua di sini. Dalam buku teks pun dia ada dua sahaja. Pertama, menolak pelawaan dan berkata tidak pada pelawaan minuman beralkohol. Ini selalu nih, kadang-kadang kawan lah mengajak, mari kita pergi minum dulu. Dia ada yang positif, ada negatif. Dia ajak minum nih. Kalau dia ajak pergi restoran mamak, itu tidak masalah. Tapi jika dia cakap, mari kita minum minuman beralkohol nih, itu yang perlu kita elak. Sebab kadang-kadang inilah boleh mengakibatkan kemalangan. Kadang-kadang kita terlalu banyak minum di kedai, kita masih lagi bawa kereta, itu yang boleh mengakibatkan kemalangan. Seterusnya, sentiasa melakukan aktiviti berfaedah semasa waktu senggang. Artinya di sini masa lapang lah yang kita buat. Contoh dia ini macam ni, berjoging, kita memancing kah, berbasikal waktu lapang, bagi mengelakkan inilah daripada kita minum alkohol ni. Banyak aktiviti senggang yang kita boleh buat. Artinya bila kita buat aktiviti ini, kita boleh mengelak daripada ajakan rakan yang bawa kita pergi minum minuman beralkohol. Akhir pembelajaran kita hari ini, cikgu sediakan slide yang ini ya. Alkohol boleh meragut nyawa. Ini antara gambar yang cikgu dapat di internet. Kita tengok banyaklah ikratan akhbar nih, kemalangan lagi mangsa pemandu mabuk. Bahana pemandu mabuk, nyawa orang tidak bersalah. Pekerja MBPP maut dirempuh wanita mabuk. Ini kes kemalangan melibatkan pemandu mabuk. Tengok kalau kita lihat, ini Januari hingga Februari 2020 lah yang cikgu nampak. Dia 25 Januari ada, 9 Februari, 11 Februari, 16 Februari dan 18 Februari. Ada 5 kes kemalangan. Artinya pemandu mabuk ni dia akan mengakibatkan orang lain juga lah yang terlibat, boleh mengakibatkan maut. Baru-baru ni kita ada dengar seorang anggota polis yang baru balik daripada bekerja. Dia bekerja di Sekatan. Dia telah dirempuh oleh pemandu yang mabuk juga. Anggota polis tu maut lah, dirempuh. Ini kes yang baru berlaku. Artinya terlalu banyak kes yang berlaku akibat minum alkohol. Itulah kita perlu elak minum alkohol. Seterusnya kita bawa kereta lagi. Itu yang boleh membawa kesan ni lah, kesan maut.
kesan maut ni boleh juga terhadap peminum itu sendiri, boleh juga akan mengakibatkan orang lain, orang yang tidak bersalah pun akan terlibat. Jadi itu sahaja penerangan berkaitan tajuk kita hari ini. Sekian daripada Cikgu.